Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas PDPR Sains kita untuk tajuk fasa bulan. Okey, jadi kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 204. Okey. Jom kita tengok fasa bulan. Hari itu kita dah tahu bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya daripada matahari. Kemudian kita belajar juga jenis-jenis pergerakan bulan. Ada dua. Yang pertama berputar pada pasi dan yang kedua beredar mengelilingi bumi. Okey, dan kedua-dua pergerakan bulan ini mengambil masa selama 27/1/3 hari. Jadi disebabkan oleh kedua-dua pergerakan ni yang mana kedua-duanya mengambil masa yang sama, jadi kita hanya dapat melihat permukaan bulan yang sama sahaja. Okey. Jadi yang hari ini tentang fasa bulan. Apa itu fasa bulan? Bentuk-bentuk bulan yang kita boleh lihat pada setiap malam yang berbeza-beza. Okey. Jadi kita baca sini. Ketika bulan beredar mengelilingi bumi, ni pergerakan bulan yang beredar mengelilingi bumi Okay. Kita akan melihat bahagian-bahagian berbeza pada bulan yang disinari. Yang disinari oleh cahaya matahari. Peredaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan bentuk-bentuk bulan yang dilihat kelihatan berubah. Okay. Disebabkan pergerakan beredar mengelilingi bumi. Pergerakan bulan beredar mengelilingi bumi, kita nampak bulan tu seolah-olah berubah bentuk. Okay. Bentuk-bentuk bulan yang kelihatan berbeza ini dikenali sebagai fasa bulan. Okay. Sebenarnya bulan tu tetap bentuk sfera, cuma bentuk yang kelihatan dari bumi tu dia berubah-ubah. Okay. Kita tengok dalam muka surat 204 ni. Kamu kena tengok sekali dengan muka surat 205 sebab dia bergabung. Okay. Kita nampak sini adalah matahari. Okay. Matahari. Okay. Kemudiannya ada bumi. Okay. Kemudian ada 8 kedudukan bulan. 8 kedudukan bulan di mana yang garisan putih yang nak panah ni sebagai orbitnya, sebagai laluan bulan beredar mengelilingi bumi. Okay, kita tengok dahulu kedudukan bulan yang pertama, iaitu kedudukan di hadapan bumi. Okey, cikgu nak kamu faham. Sebenarnya fasa-fasa bulan yang kita akan tengok yang dalam kotak ni, yang dalam kotak kecil ni, okey, itu semua bentuk-bentuk yang dilukis tu, itu adalah bentuk-bentuk bulan yang boleh kita lihat daripada bumi yang sedang malam, yang sedang mengalami waktu malam. Yang bahagian depan bumi yang menghadap matahari tu tak nampak pun bulannya. Sebab apa? Sebab cahaya matahari sangat terang. Jadi yang gambar dalam kotak biru kecil ni semua nanti, yang ada 8 gambar kecil dalam kotak ni, semuanya adalah bentuk bulan yang dilihat dari bumi yang mengalami waktu malam. Okey? Jadi kita tengok dulu kedudukan pertama, ini dia. Okey? Di mana bulan berada antara matahari dengan bumi. Okey. Kita panggil dia fasa anak bulan. Nombor 1, fasa anak bulan. Iaitu apa dia? Bahagian bulan yang gelap menghadap bumi. Ni bahagian ni. Nampak bahagian gelap ni. Kenapa bahagian ni gelap? Sebab dia membelakangkan cahaya, membelakangkan matahari. Kawasannya tidak disinari oleh matahari. Jadi, ianya kelihatan gelap. Yang maksudnya, pada waktu fasa anak bulan ni, kalau kita jap, cikgu tengok Kalau kamu berada di bumi yang bahagian malam ni, ni bahagian malam ni kan. Okey, kamu kat sini. Ni bahagian malam ni. Okey, sebab dia tidak menghadap cahaya matahari. Jadi, pada fasa anak bulan tadi, kamu tak boleh nak nampak anak bulan. Maksudnya anak bulan tu maksudnya tak nampak bulan. Okey, itu maksud anak bulan. Di mana yang menghadap bumi adalah bahagian gelap ni. Bahagian bulan yang gelap ini. Okey. Jadi tak nampak apalah pada fasa anak bulan. Okey. Kita pergi ke fasa yang kedua, fasa bulan sabit. Ni kat sini kamu untuk petunjuk. Okey. Yang bulan ni, gambar kedudukan bulan ni, okey. Gambar kedudukan bulan ini, okey, itu adalah pandangan dari angkasa. Tapi yang dalam kotak kecil ini pula, apa dia? Pandangan pemerhati dari bumi. Maksudnya pemerhati dari bumi yang sedang mengalami waktu malam lah. Okay? Jadi, pada fasa bulan sabit ni, kita nampak bentuk dia bulan sabit. Orang yang sedang mengalami waktu malam di bumi akan nampak bentuk bulan sabit ketika bulan berada di kedudukan ini. Okey?
Okey, apa penerangannya kat sini? Sebahagian kecil permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Maksudnya, ada sebahagian kecil kawasan bulan tu yang dapat cahaya matahari dan dia pantulkan cahaya itu ke bumi. Jadi, kita nampaklah bentuk bulan sabit ketika bulan berada di kedudukan ini. Okey? Itu fasa yang kedua. Fasa bulan sabit. Okey, kita tengok yang ketiga. Ketika bulan berada di kawasan ini, dia mengalami fasa bulan apa? Fasa bulan separa. Okey. Jadi kita baca. Separuh bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Ketika inilah kamu akan nampak bahagian ini. Kalau kamu berada di waktu malam, di kawasan gelap, okey, kawasan bumi yang gelap ni, okey, kawasan sini, kita akan nampak bahagian ini. Kita akan nampak di bumi bentuk macam ni lah. Okey. Bulan separa. Okey. Di mana separa kawasan yang disinari cahaya matahari dapat dilihat dari bumi. Okey. Kemudian kita pergi fasa keempat. Okey, fasa keempat, bulan berada di kedudukan ini. Okey. Di mana namanya apa? Fasa bulan hampir purnama. Okey. Apa yang kita boleh dapat kat sini? Okey. Sebahagian besar permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Tapi kena ingat, mesti orang yang berada di kawasan waktu malam ni yang akan nampak kawasan yang disinari ini. Okey, dia hampir purnama. Okey, ini fasa yang keempat. Okey. Kita tengok seterusnya fasa kelima. Fasa kelima, dia betul-betul, bulan betul-betul berada di belakang bumi. Ketika inilah kalau kamu berada di kawasan bumi yang waktu malam ni, kamu akan nampak bulan tu sebiji besar. Okey, iaitu fasa bulan apa? Bulan purnama. Okey, kita baca situ. Keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Ni kawasan ni semua ni. Kawasan ni sampai ke sebelah sana apa semua kan. Disinari. Dapat betul-betul cahaya matahari. Okey, cahaya matahari betul-betul kena pada permukaan bulan ini. Okey, jadi apa yang kita nampak? Bentuk inilah. Bulan purnama. Tapi hanya orang yang berada pada waktu malam ni lah nampak. Yang waktu siang ni tak nampak. Sebab dia dah membelakangkan bulan. Okey? Faham tak setakat ni? Harap kamu faham ya. Seterusnya. Bulan hampir purnama. Dia lepas bulan purnama je, peredaran bulan tu akan bersambung, dia akan teruskan, tapi dia akan patah balik ke bentuk fasa-fasa bulan sebelum bulan purnama tadi, tetapi kedudukan bulan tu, kedudukan bentuk bulan yang disinari tu berubah, dia berlawanan. Okey, kalau kamu tengok fasa nombor 6 ni bulan hampir purnama kan. Okey, kalau kamu tengok fasa bulan keempat ni pun bulan hampir purnama. Tetapi kalau kita lihat pada gambar kotak kecil ni, pada fasa keempat, okey, fasa bulan hampir purnama, yang bulan disinari cahaya matahari tu kita nampak sebelah kanan bulan. Nampak sebelah kanan. Tapi bila fasa ke-6, bulan hampir purnama juga, tapi di sebelah kiri. Okey, kalau kita tengok lagi fasa bulan separa pada fasa ketiga ni, bulan separanya sebelah kanan. Tapi bila kita bandingkan pada fasa ke-7, fasa bulan separa juga, tapi bulannya sebelah kiri. Dia berlawanan. Okey. Jadi lepas bulan hampir purnama, dia pergi pada fasa ke-7, bulan separa. Kemudian nanti dia akan patah balik pergi ke bulan sabit. Ada patah bulan sabit. Ini pun bulan sabitnya sebelah kiri. Yang mula-mula tadi bulan sabit sebelah kanan. Jadi kamu kalau nak hafal fasa bulan ni, kamu kena tahu kedudukan 8 bulan tu. Kedudukan 8 bulan tu dan bentuk setiap fasa bulan tersebut. 8 fasa bulan tu. Okay, kita mula daripada fasa pertama sampai fasa ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kosong, tak ada bulan, tak nampak bulan. Sabit kanan, separa kanan, hampir purnama kanan, purnama. Okey, kemudian dia akan ulang balik. Hampir purnama, separuh dengan sabit. Tapi yang bila kat atas tu, dia akan jadi sebelah kiri. Dia bulan sebelah kiri. Kalau kamu boleh bandingkan kedua-dua muka surat ni lah. Kalau kita tengok sekali lagi kita tengok sini, fasa pertama, okey, anak bulan, tak ada bulan. Okey. Fasa kedua, bulan sabit sebelah kanan. Okey. Fasa ketiga, bulan separa sebelah kanan.
fasa keempat, bulan hampir purnama sebelah kanan. Fasa kelima, bulan purnama, bulan penuh lah. Okay. Fasa keenam, dia berlawanan balik, dia patah balik. Jadi bulan hampir purnama tapi sebelah kiri. Kemudian fasa ketujuh, bulan separa sebelah kiri. Okay. Dan fasa ke-8, bulan sabit sebelah kiri. Jadi kita kena tahu waktu bulanya fasa bulan, semua bentuk bulan tu berada di sebelah kanan. Bila dah penuh, bulan penuh, dia akan patah balik, dia akan berkurang menjadi sebelah kiri. Itu cara dia, itu trik dia kalau kita nak hafal fasa-fasa bulan. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham lah ni macam mana perubahan bentuk fasa-fasa bulan tersebut. Dan kamu kena hafal 8 kedudukan bulan tersebut. Dan kamu kena tahu bentuk-bentuk bulan tersebut bagi 8 fasa tersebut. Okay? Jom kita tengok sini sikit. Sekiranya bulan mengeluarkan cahaya sendiri, adakah fasa bulan akan berlaku? Bayangkan kalau bulan ni Allah cipta, Tuhan cipta bulan ni boleh bercahaya sendiri. Adakah berlakunya fasa-fasa bulan ni? Kalau dia keluarkan cahaya sendiri, dia samalah macam matahari. Matahari kita setiap hari keluarkan cahaya matahari. Adakah bentuk matahari berubah setiap hari? Tak. Sebab cahayanya sentiasa ada. Jadi kalau bulan pun keluarkan cahayanya sendiri, adakah bentuknya akan berubah? Tak. Okay, dia akan jadi macam matahari, bulat terang macam tu. Okay? Itu jawapannya. Okay? Jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.